boleh tak wuduk dengan air keruh? Boleh. Kenapa? Karena berlaku perubahan tadi disebabkan kerana tanah, dan tanah tidak boleh berpisah daripada air tersebut. Yang kedua apa dia? Lumut. Nah, dan tempat ia bertakung dan mengalir, dan juga berubah dengan sebab lama bertakung. Dan lama dia bertakung, berubah air tadi pada bau, warna dan juga bentuk rasa dia, maka ini juga termasuk dalam hukum air yang boleh. Air ini tidak suci dan tidak menyucikan benda yang lain. Jadi air yang mutanajis, apa dia? Air yang termasuk atau sesuatu yang kena najis. Maksudnya mutanajis. Dia ada dua. Najis, yang kedua mutanajis. Najis contoh tai jatuh dalam 13 tin minyak tanah atau bersamaan dengan 230 liter, maka tu baru 2 kolah. Kalau jatuh taik dalam air yang kurang pada tu, maka ianya 10 liter ni tahdidan mesti cukup-cukup ke takriban, dekat-dekat saja nak 230. Kata ulama dekat-dekat, bukan cukup-cukup. Nah, dekat-dekat 230. Baik, berapa yang dekat-dekat tadi dimaafkan? Sebahagian ulama kata kurang 2 ritlun. Nah, kurang 2 rit masih lagi dimaafkan. Nah, contohnya macam berapa 2 ritlun ni, kalau kita kira dengan liter ni, kita gambar macam 230 liter. Kalau 228 liter, kurang 2 liter contohnya, maka kita kata dimaafkan lagi. Kalau kata jatuh dalam air tersebut, kita kata 228 liter air ni tak cukup 230. Ustaz sebut tu 230. Maka kita kata dah dimaafkan. Boleh. Air tadi dah dikira 2 kolah pada ketika tersebut. Sebab apa? Sebab hampir dengan bilangan tadi. Bukan mesti tepat. Boleh? Jadi kalau kata jatuh dalam air yang kurang pada bilangan, dalam kuantiti tadi 230 liter ataupun 13 tin minyak tanah, maka air tadi akan jadi mutanajis. Nah, sama ada jatuh najis ataupun jatuh benda yang kena najis. Benda kena najis apa? Benda tu suci, terkena najis, jatuh dalam bekah tu. Bekah mutanajis. Benda mutanajis yang terkena dengan najis, tapi benda tu asalnya suci. Jatuh dalam bekah yang kurang pada 2 kolah, menyebabkan air tadi jadi mutanajis. Sama ada berubah atau tidak air ini. Nah, sama ada berubah atau tidak, air ini tidak suci. Berubahkah tidak berubahkah, air tu jadi tak suci dah, dan tidak menyucikan benda yang lain. Baik. Jadi ada 4 jenis air yang kita bahas sebelum ini. Yang pertama, air yang suci dan menyucikan. Air yang suci dan menyucikan terbahagi kepada 2 bahagian. Satu yang tidak makruh digunakan, yang kedua makruh digunakan, iaitu air musyammas. Yang ketiga, air suci tapi tidak menyucikan, iaitu air musta'mal. Kemudian dalam pembahagian air musta'mal pula, bahagi lagi pula. Ada yang hukumnya sama macam musta'mal, walaupun dia bukan musta'mal. Dia bukan hukum air musta'mal, tapi dia macam hukum musta'mal, iaitu tidak sah bersuci dengannya. Iaitu apa? Air yang muqalid, yang berubah pada bau, rasa dan warnanya. Nah, maka air tersebut dipanggil air yang muqalid. Kalau berubah tadi dengan benda yang suci, dan maka dia dipanggil dengan muqalid, iaitu yang berubah pada baunya, rasanya dan warnanya. Kalau berubah dengan benda yang tidak suci, maka dipanggil air yang mutanajis. Kalau berubah dengan mujawir, benda yang kita boleh asing daripada dia, maka ianya dipanggil air yang mujawir, dan sah kita bersuci dengan air tersebut. Tidak ada masalah kalau kata walaupun kurang pada 2 kolah pun. Nah, karena dia bercampur dengan benda yang mujawir, yakni yang boleh diasingkan daripada air tersebut, yang memungkinkan untuk kita buang dia daripada air tersebut, yang mata kita boleh asingkan. Sebagian ulama ta'rifkan mujawir dengan makna mata kita boleh asingkan di antara air dengan benda tu. Kalau campur dengan gula, kacau dalam air, mata kita boleh asing tak di antara air dengan gula tadi? Tak boleh. Kalau campur kopi dengan air,
Boleh bezakah mata kita dengan kopi tadi dengan ayak? Tak boleh beza. Tapi kalau campur kayu dengan ayak, boleh beza tak mata kita dengan kayu tu, dengan ayak? Boleh beza. Ni kayu, ni ayak. Dan boleh dibuang kayu tadi daripada bekas tadi. Baik, kalau berubah disebabkan kerana kayu tadi duduk dalam ayak tadi, adakah ayak tadi akan jadi sesuatu yang berubah pada ketika tersebut? Ya, dia berubah, tapi hukumnya suci dan menyucikan. Boleh untuk kita suci dan menyucikan dengan bekas tersebut. Tidak ada masalah. Faham? Boleh tak? Selagi kita bagi kesimpulan pada ayat tadi, seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala. Azhari bangun. Hai, ngantuk teruk tu. Orang tua pun tak tidur. Tidak termasuk dalam golongan ini jika terjatuh ke dalam air itu najis yang dikecualikan, umpama bangkai binatang yang tiada berdarah mengalir ketika dikoyakkan seperti lalat, kumbang, kala, lipas, cicak dan sebagainya. Syaratnya bukan dicampak dengan perbuatan dan tidak mengubahkan air itu. Jadi kalau kata tak termasuk dalam air yang mutanajis, kalau kata jatuh ke dalam air tadi najis yang dikecualikan ataupun najis yang dimaafkan, seperti bangkai binatang yang tidak berdarah, maksudnya darahnya tidak mengalir. Kalau kita kerak kepala dia, belah badan dia, darah dia tak mercik serupa dengan lembu kena sembelih. Itu maksud al-hayawan ataupun al-maitah la dama laha sa'il. Dalam kitab-kitab Arab disebut bangkai yang darahnya tidak mengalir atau darahnya tidak memercik ketika mana dia terpecah daripada ataupun dicabut kepalanya daripada badannya ataupun badan dia dibelah pada ketika tersebut. Macam mana kita nak tahu binatang ni darah dia mengalir ke tidak mengalir? Nah, ulama sebut contoh kumbang, lalat, kala, lipah, cicak, nyamuk, lebih kurang lah, semut. Tu jenis-jenis binatang yang kalau kita cabut kepala semut, dekat ni ada tak? Jadi macam pembunuhan dalam rumah kita. Tak ada lah. Cabut kepala semut, kita tengok penuh darah lekat kat dinding. Kita bunuh siapa pula ni? Bunuh kucing ke apa? Tak. Tarik cabut kepala semut. Dah, setakat ni semut tak jadi macam tu. Kita tenyih semut 300 ekor pun darah tak ada. Baik, macam mana kita nak tahu binatang ni ada darah ke tak ada darah? Boleh kita nak test. Kita kerak badan dia untuk kita nak tengok darah dia mercik ke tak mercik. Sebahagian ulama membenarkan, sebahagian ulama tak membenarkan. Sebahagian ulama kata boleh kita buat uji kaji untuk tengok sama ada binatang tadi darahnya mercik ataupun tidak. Sebahagian lagi ulama kata tidak dibenarkan. Tak boleh untuk kita buat uji kaji kerana itu termasuk dalam keadaan menyiksa hayawan. Macam katak. Katak, para ulama yang berpegang dengan pandangan harus untuk dibuat uji kaji. Nak tengok darah dia mengalir ke tidak mengalir, pecah mercik ke tidak, maka dibelah badan katak dan kita tengok katak bila dibelah darah dia tidaklah mercik macam yang berlaku. Maka darah katak termasuk di kalangan binatang yang kalau dia jadi bangkai, maka bangkai dia termasuk bangkai binatang yang tidak berdarah mengalir ketika dikoyakkan. Jadi kalau masuk binatang ni, benda-benda ni ke dalam air yang kurang daripada 2 kolah dan tidak berubah pada warna, rasa dan baunya, adakah ayat tadi akan jadi mutanajis? Tidak, kata ulama, tidak akan jadi mutanajis kalau kata terjatuh ke dalam air, terjatuh. Syaratnya apa dia? Bukan dicampak dengan perbuatan dan tiada mengubahkan air itu. Jadi 2 syarat. Syarat dia kalau benda tu jatuh, terjatuh, bukan dicampakkan. Kita yang pergi ambil lalat, bangkai lalat, pergi bubuh dalam air kurang pada 2 kolah. Maka yang tu dia akan jadi mutanajis. Faham? Kita pergi ambil bangkai cicak saja pergi celup dalam air. Maka yang tu akan jadi mutanajis. Tapi kalau cicak tu tiba-tiba jatuh dalam kita punya ayak, jatuh dalam ayak kita tengah duduk panas, pelap jatuh dalam ayak, tak usah kira lah nak minum tak minum tu. Kita bincang lah ni najis kita najis. Tuan-tuan tak payahlah duduk buat mengkelan. Berapa kita tanya ni,
Puk, jatuh dalam ni, menggelegak elok Lepas tu dia naik. Habis dah kulit dah jadi mengelupas comel nampak kan. Ayam tadi jadi macam mana? Jadi mutanajis tidak jadi mutanajis kalau tak berubah ayat tadi. Buang lah, jangan pergi buat sup dia pula. Buang. Baik nak minum tak minum tu nombor 2. Nah. Cuma dia jadi mutanajis tak jadi mutanajis. Kalau kena di baju jadi najis tidak jadi najis. Sah tak semayang kalau kena ayak baju tu? Tak ada masalah. Kenapa? Karena dia terjatuh. Kumbang jatuh dalam tu. Tak ada masalah. Faham? Boleh tak? Tapi kalau kita yang pergi ambil campak, yang tu masalah. Pergi ambil campak, masalah. Dan juga tidak mengubahkan air. Ayak tak berubah. Tu 2 syarat. Yang pertama, tidak dicampakkan. Kita yang buat dengan perbuatan. Yang kedua, ayak tadi tidak berubah pada salah satu daripada sifat dia, iaitu bau, rasa dan juga warna dia. Demikian juga tiada dihukumkan najis air atau benda-benda yang cair dengan sebab masuk najis yang halus, yang tiada nampak dilihat oleh mata, yang sederhana sekalipun daripada najis mughalladhah. Jadi kalau macam tu juga dihukumkan najis, tidak dihukumkan najis air atau benda-benda yang cair. Ini dibezakan 2. Dia ada air, iaitu dalam bahasa Arab dipanggil ma', dengan benda-benda yang cair dipanggil ma'. Dia ada 2. Benda cair ni apa dia? Gulai, sup. Semua dipanggil ma'. Dia tidak dipanggil ma'. Jadi gulai dengan ayak tak sama hukum. Boleh faham? Kalau jatuh benda yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lahu damus sa'il, darah yang mengalir pada benda tersebut. Binatang tadi darahnya mengalir. Contoh tikuih. Tikuih kalau jatuh dalam bekas ayak kita duk memasak menggelegak, jatuh dalam tu, dia pun timbul bulu habis. Terus bayang lah kan. Lebih kurang itulah soalannya. Baik, apa hukum ayak tadi? Boleh minum tak ayak tu? Ayak kurang pada 2 kolah, tak boleh minum. Kenapa tak boleh minum? Kerana syarat kita sebut tadi, benda yang jatuh ke dalam ayak yang kurang pada 2 kolah, iaitu bangkai yang tidak mengalir darahnya. Tikus mengalir darahnya. Tikus cuba pergi sembelih dia, darah mercik. Bagaimana katok kepala tikus, mercik darah. Tidak. Maka itu kalau jatuh dalam ayak tak boleh. Apatah lagi jatuh dalam gulai, lagi tak boleh. Jatuh dalam gulai, campur pula dengan nasi, dengan daging kartel pula, campur dengan kangaroo, campur dengan masuk dengan tikus pula. Comel. Sedap, masya-Allah, tabarakallah. Boleh makan? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena ayak tu bukan ayak, tu ma'yak. Itu gulai. Lepas tu salah kalau ada orang pergi jawab. Gulai tikus jatuh dalam gulai di kenuri. Tengah duk masak kenuri kawah ni. Kacau, tikus lalu terhalang, terkejut, tikus terkejut. Tengok tukang kacau tu nampak garang kan. Misai tu dia bertaring, tengok duk kacau, jatuh dalam tu. Terkejut tengok kalau misai tu. Perak jatuh dalam tu. Kawan tu pun terkacau sekali. Kacau. Tanya Tok Imam, macam mana nak buat ni? Tikus dah masuk dalam ni. Sekawah. Takkan nak buang saja. Tikus mampus dah. Tanyalah. Tok Imam pun kata, kan Tok Imam sini lah. Tok Imam tempat lain lah. Dia kata, lagi mana gulai tadi cukup 2 kolah, jadi kita boleh pakai lah. Gulai pun kira dengan kolah. Teruk. Kalau gulai kira dengan kolah, ya kira hebat lah. Gulai mana kira kolah? Kolah hantar ayak kan, kira kali gulai kali. Gulai 2 kolah, dia kata. Ada seorang doktor jawab dalam radio. Orang tanya dekat dia pasal tikus jatuh dalam gulai. Dia kata tak ada masalah kalau gulai itu lebih pada 2 kolah. Clear punya doktor. Apa gulai 2 kolah ni? Tak pernah orang nak mengaji gulai 2 kolah. Dia tak boleh nak beza. Mana satu ma'yak, mana satu ma'. Benda ma'yak, air ni, benda yang cecair, seperti gulai, sup dan sebagainya. Yang ini benda yang mengalir. Dipanggil ma'yak. Beza mana dengan jamid? Contohnya kita duk masak nasi. Nasi kerah dah. Ada kawah tu. Tikus jatuh.
atas kawah. Tikus pun duk bergeletik panah. Kita pun lama terbiak tu, mampus sungguh. Tapi mampus kat situ ya. Baik, ambil yang bahagian yang dah kerah tu, buang semua tu. Itu boleh. Kenapa? Karena jamin. Karena benda dah kerah. Kecuali nasi tengah duk mengelegak, dia jatuh. Tu habis semua satu nasi semua. Kalau dah kerah dah nasi tadi, jatuh atas tu, korek je lah keliling dia. Buang lah. Kalau gamak lah. Dia pergi buat kukuh pula. Ya. Dia bau hau. Ya. Baik. Balik kepada bahasan kita ni. Saya sebenarnya tidak mau banyakkan masail. Kita nak faham kaedah. Baru kita boleh tahu masail yang macam-macam yang kita boleh main nanti. Cuma tadi dibahaskan, kita tersebut tadi ni, dia ada beza di antara air dengan cecair. Ini benda yang cair. Kalau cecair, kalau air dengan juga cecair, kalau masuk ke dalamnya bangkai yang tidak mengalir darah, tu syarat dia. Jadi kalau kata gulai kita duk masak, contohlah, jatuh cicak. Baik, jadi mutanajis tak bekas tadi? Baik, buang cicak tadi. Maka kerana dia terjatuh, yang pertama. Yang kedua, yang terjatuh tadi bukan sebabkan orang yang pilih empat, dia terjatuh. Yang kedua, tidak berubah pada bekas tersebut, maka ianya tidak jadi mutanajis. Faham? Jatuh kumbang, jatuh lalat ke dalam dia, maka tidak jadi masalah pada ketika tersebut. Kenapa? Karena benda yang kita sebut tadi adalah binatang yang la damalaha sa'il, yang darahnya tidak mengalir ketika dikoyakkan tubuhnya. Tu syarat saya bagi tu comel dah tu. Kalau baca dalam kitab ni ingat yang tu elok-elok, comel. Tu syarat dia. Jadi kalau katak duk lompat, kita duk kacau gulai, masuk dalam tu. Maka katak termasuk dalam apa? Dalam binatang yang la damalaha sa'il, yang kita boleh buang katak tu cepat-cepat kalaupun dia dah mati. Kalau dia tak mati, kita tak kisah. Karena ni bukan bahasan dia. Katak kalau tak mati, apa masalah dia? Dia lompat-lompat tu, dia berenang, lompat belah keluar tu balik. Selamat je, elok je. Tak ada masalah apa. Masalah dia mampus. Hak mampus ni macam mana hukum dia? Jadi bangkai ke jatuh dalam ni? Dah. Boleh buang dan tidak menjadikan najis. Kenapa? Karena dia masuk sendiri. Dia bukan kita yang masukkan. Faham? Bukti dia pada dalam hadis Nabi SAW kata, kalau kata seseorang tadi lalat jatuh ke dalam minumannya, kemudian dia celup lalat tersebut dan mati lalat tadi, bukan lalat, maka mati. Dia celup, maka kata Nabi, di sebelah sayap lalat tadi ada racun dan sebelahnya ada penawar. Baik, kata ulama, biasanya dengan celup, ghalibnya akan menyebabkan lalat tadi mati. Maka di sini menunjukkan bahawa binatang yang tidak darahnya mengalir dikiaskan dengan lalat tersebut. Maka kalau kata dia terjatuh dan kemudian kita masukkan dia, kita tenggelamkan dia tadi, bukan semualah jenis lalat lah. Kalau kita tenggelamkan dia, di sebelah sayap dia ada racun, sebelah lagi ada penawar, maka kita buang. Walaupun dia dah jadi bangkai dah, boleh minum ke tidak boleh minum mayat tadi? Boleh minum. Kalau tidak, kenapa Nabi suruh celup? Boleh? Itu kalau jatuh dalam bekah kamu, kata Nabi. Dan Nabi sebut bekah. Nabi tak sebut ayak sahaja. Nabi termasukkan dalam tu, termasuk sekali dengan gulai, termasuk dengan sup, termasuk apa semua sekali. Yang kemungkinan bekah tadi panah, jatuh lalat ke dalam tadi, dan kita pun celupkan lalat tadi. Yang biasanya dia jatuh tadi, mungkin dia dah mati. Kita celupkan untuk nak ambil yang sebelah penawar dia dan kita buang balik. Maka hukumnya apa? Harus dimakan air yang telah kita letakkan tadi. Cuma ulama bincang lagi. Ada lagi binatang lain yang masuk hukumnya macam lalat. Contohnya macam tebuan, lebah, kelulut. Adakah dia termasuk keluarga lalat ke dan sebagainya? Al-Imam Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa lebah, kelulut, tebuan dihukumkan seperti hukum lalat. Kalau dia jatuh dalam bekas makanan kita dan dia mati, ataupun dia tak mati lagi pun, dicelupkan dia, kemudian dibuang. Celupkan dia. Kata Al-Imam Ad-Damiri dalam kitabnya Hayawan Al-Kubra. Kemudian apa dia di sini? Demikian jua tiada dihukumkan najis air atau benda-benda yang cair.
Dengan sebab masuk najis yang halus yang tiada nampak dilihat oleh mata yang sederhana sekalipun daripada najis mughalladhah. Jadi kalau kata apa ni, air ataupun ma'i', gulai, sup, ma'i' ni iaitu benda-benda yang cair. Ni maksud benda-benda cair ni apa dia? Seperti gulai, seperti sup, seperti apa sajalah yang cair, sos dan sebagainya. Kalau masuk padanya najis yang halus, yang tidak dilihat dengan mata yang sederhana. Ni mata kita ni, bukan kita tengok dengan kanta pembesar. Tengok macam tu saja. Nampak tak dekat kaki lalat? Kita nampak tak benda dekat kaki lalat? Kalau nak kira lalat mai singgah dekat mana-mana tempat, kita pakai tak makan apa? Maklum? Tak makan apa kita? Lalat mai singgah kat nasi kita. Nah, kita pergi. Lalat mai singgah pula dekat ayak kita. Ni, kat ujung ni. Lalat pula mai hurung dekat kita punya kuih kita. Kalau kita gambarkan, dekat kaki lalat tadi kita nampak. Mungkin kita akan nampak berapa banyak najis yang terlekat pada kaki lalat tadi. Mana mungkin dia singgah dekat tik lembu. Mungkin juga dia baru balik daripada jambang rumah kita. Keluar, lepas tu dia singgah pula. Dah lah lalat tu pula dapat rumah kita sebelah tandah. Lepas tu dia keluar singgah kat kita. Lalat tu mai daripada mana? Kalau bukan daripada kawasan sekeliling dan juga bertemu dengan kawan-kawan dia. Dalam jambang, dekat tong sampah. Lepas tu dia mai singgah kat makanan kita. Baik, macam mana? Boleh makan ke tak boleh makan? Sup yang kita dah masak tadi ni, gulai yang kita masak tadi, yang disinggahi oleh lalat tadi, makanan yang kita buat tadi ni, air yang disinggah oleh lalat tadi, tidak ada masalah. Kenapa? Karena benda tadi halus. Walaupun daripada najis yang mughalladhah. Tuan bayang macam mana? Saya pernah pergi ke Thailand. Di pasar mereka ada jual, orang Islam kita pun jual, orang bukan Islam pun jual. Kepala menatang orang-orang tu duduk jelas-jelas pampang. Yang seronoknya pula, sebelah dia jual kuih pakai tudung. Lalat yang sama tadi ni, lalat tu jugalah bersapa dengan lalat yang sebelah tadi. Dia tak ada. Kita nak boleh asing, boleh nak letak kat jari ni. Lalat yang singgah atas ni jangan duk main singgah kat kuih aku. Ayah, lalat dia kan kira apa? Dia pergi singgah kat situ. Sekali dia tengok kawan-kawan dia duduk kat situ, dia pun terbang pergi kat kawan dia pula. Singgah pula atas kuih. Nampak depan mata kita. Kalau kata kita dari segi, dari segi kita nak berjaga ni, tak tobat tak makan lah. Kuih tu pakai tak beli dah. Sebab jual pula sebelah kepala binatang tu. Jual memang daging tu betul. Memang tak ada syak wasangka lagi kot kepala lembu kot sah. Potong hidung kot. Dah. Memang kepala binatang tu. Tahu lah. Dia main pun lekat dekat lalat, dekat kuih tadi. Baik, kalau kita ni gamak dah nak makan kuih tadi, bukan hukum, bukan kira gamak kita. Masalah ni kalau orang tu beli makan, kita nak kata kat dia makan haram? Ya akhi, wahai saudaraku, kamu dah makan, kamu tak tahu ke tadi? Kuih tu dia jual sebelah. Lalat nak daripada situ, pindah pergi situ kak. Tak ada tempat lain lah. Dia dua tempat tu ya lalat tu. Mai kau tu kawan-kawan dia. Dia berkenal lama lah. Jadi duk pindah mai ke sini ni, hang sanggup makan. Masalah sanggup bukan masalah hukum. Kita tak sanggup tu kita punya urusan kita. Baik, masalah kalau kawan tu makan, halal ke tidak makanan yang dia makan tadi? Hukumnya halal. Dan najis tak? Tidak najis. Walaupun lalat tadi singgah pada yang mughalladhah, singgah pula pada makanan kita pada ketika tersebut. Karena apa? Karena yang ada pada kaki lalat tadi tidak dilihat dengan mata kita yang kasar. Dia tak nampak, melainkan kena guna kanta pembesar. Hatta kalau Superman duduk kat situ pun, Superman boleh tak makan? Superman tu masuk Islam. Tuan-tuan tahu Superman? Superman kan mata dia kan berapa kanta. Dia boleh tengok hak kecil-kecil tu. Dia boleh nampak dekat kaki lalat tu ada binatang apa. Baik, kalau kata lalat tu dia memang nampak sungguh ada najis mughalladhah, singgah dekat kuih. Boleh tak Superman yang masuk Islam tadi ni makan kuih tu? Boleh tak tuan? Boleh. Kenapa boleh? Karena dia dihukum dengan mata orang biasa, bukan mata dia. Kalau kira mata dia jenuh, tak boleh makan apa. Tapi nasib baik Superman bukan Islam. Dia makan apa saja. Faham? Kalau kata dia Islam lah, dia boleh tak makan tadi ni? Kerana dia nampak semua. Kalaulah kita diberi oleh Allah Ta'ala dengan pandangan tadi. Ada orang no, di kalangan manusia ni yang diberi pandangan macam tu. Ni bukan cerita Superman je. Ada seorang perempuan namanya Hazami. Hazami ni dia boleh tengok 3 hari perjalanan.
Boleh. Mata dia boleh nampak 3 hari perjalanan. Sebab tu Arab dia ada syair yang dia buat. Idza qala al-hazami, idza qalat hazami fasaddiquha, fa innal qawla ma qala hazami. Idza qalat hazami fasaddiquha. Kalau hazami kata, benarkan dia. Fa innal qawla ma qalat hazami. Karena apa yang diucap oleh dia tu betul. Karena apa? Karena dia boleh tengok 3 hari perjalanan. Maksudnya musuh nak datang 3 hari lagi, lebih kurang zaman dulu 80 km. Mata dia nampak 80 km. Sayyidina Musa alaihissalam waktu balik daripada Gunung Tursaina, waktu balik daripada munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, baginda Musa alaihissalam boleh melihat sejauh 40 km, 10 farsakh pada malam yang gelap, semut yang hitam di malam yang gelap. Di atas batu yang hitam, beliau nampak dalam jarak 40 km. Maksud Nabi Musa, boleh nampak 40 km tu, nampak semut tu duduk atas batu hitam. Semut hitam pula, malam gelap, duduk atas batu hitam. Baginda Musa alaihissalam nampak, kerana cerahnya mata beliau dalam keadaan semut. Sayyidina Musa alaihissalam. Dan dia tak boleh dengar suara manusia. Tak boleh dengar suara manusia pada ketika itu, kerana suara manusia ni jadi huduh betul sampai muntah dia kalau dengar suara orang. Sehinggalah dia minta kepada Allah untuk ditutup daripada perkara tersebut, barulah dia boleh dengar balik. Kalau tidak, tak boleh nak sebut dengan umat, tak boleh nak sembang dengan umat, tak boleh dengar suara orang. Kerana lazatnya kalamullah, bukan suara Allah, kalamullah. Lazatnya kalamullah menyebabkan suara manusia jadi huduh pada kita tersebut. Ada orang yang diberikan penglihatan yang macam tu sekali. Baik, kalau orang tu dibagi macam tu, kita diberi oleh Allah kelebihan macam tu, nampak macam tu sekali. Mata kita ni macam kanta pembesar, boleh nampak 100 kali pembesaran pada kaki kambing, pada kaki lalat, lekat atas atas kuih. Jadi boleh tak kita makan kuih tadi? Boleh, kata ulama. Kenapa? Karena dia termasuk demikian jua tiada dihukumkan najis air atau benda yang cair dengan sebab masuk najis yang halus, yang tiada nampak dilihat oleh mata yang sederhana. Tengok, yang sederhana. Maka semua orang dihukumkan dengan itu hukumnya. Sekalipun daripada najis mughalladah. Faham tak masalah ni? Faham apa ni Zahid? Kemudian adapun air yang banyak, yakni 2 kolah atau lebih, tidak jadi mutanajjis dengan sebab masuk ke dalamnya benda yang najis, melainkan jika berubah, yakni bau, rasa dan warna dia. Jadi air kalau kata lebih pada 2 kolah, atau 2 kolah dan lebih, bukan lebih pada 2 kolah, 2 kolah dan lebih, 2 kolah atau lebih. Maksud 2 kolah tepat-tepat pun boleh juga, ataupun lebih, ataupun hampir 2 kolah tadi yang disebut oleh sebagian ulama kata begitu. Tidak jadi mutanajjis dengan sebab masuk ke dalamnya benda yang najis, melainkan jika berubah bau, rasa dan juga warnanya. Yang dikatakan air 2 kolah itu ialah sebanyak lebih kurang, cuba tengok, saya sebut lebih kurang 52 galen atau 13 tin minyak tanah atau 230 liter, atau jika di dalam sebuah tangki 4 persegi, luasnya 23 inci lebar dan 23 inci dalam, lebih kurang. Tengok, semua lebih kurang, lebih kurang, lebih kurang, lebih kurang. Lebih kurang ni lah yang saya sebut tadi, 230 liter tadi ni lebih kurang. Maksudnya kalau kurang sikit dalam 2 liter, dimaafkan, dimaafkan. Dah dikira dah sebagai 2 kolah pada ketika tersebut. Boleh? Lepas tu disebut lebih kurang. Dia tak kata sebanyak 52 galen tepat. Tak kata gitu. Sebab tu para ulama kita ni bila karang kita, penggunaan bahasa yang mereka gunakan tadi adalah sebagai qaid yang penting untuk kita faham. Jangan tinggal walaupun satu huruf bacaan daripada kitab yang dikarang oleh para ulama. Kerana yang karang ni bukan orang biasa, ni karang ni orang alim. Lainlah kita tak kenal karang tu siapa dia. Kerana terjemah ni adalah awalul qiyanah. Terjemah ni adalah awal qiyanat kepada umat ni adalah dengan terjemah. Kalau kata dilakukan oleh yang bukan ahlinya. Lepas tu kena perhati elok-elok kitab terjemah.
Tengok siapa yang terjemah. Yang terjemah ni tuan guru ke, alim ulama ke, siapa dia ni? Tak kenal siapa pun. Maka jangan mudah sangat beli dengan kitab-kitab terjemahan dan kemudian baca dengan kita punya bacaan sendiri. Tapi kalau kitab tu dikarang oleh alim yang kita tahu ini siapa orangnya, Maulana Syekh ni Haji Abdul Ghani ni ahli majlis fatwa negeri Johor, dan pernah menjadi setiausaha bagi mufti Johor pada ketika tersebut, iaitu Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Jadi ini bukan orang calang-calang, ni alim besar ni, Tuan Guru Haji Abdul Ghani ni. Dan pernah belajar di Makkah Al-Mukarramah. Berapa tahun di Makkah Al-Mukarramah, kemudian belajar di Mesir. Belajar di Mesir kan dia? Ya, katanya di Mesir belajar di Al-Azhar Al-Syarif. Kemudian balik bertugas di Johor sebagai ahli majlis fatwa negeri Johor, dan juga menjadi setiausaha kepada Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, mufti Johor pada ketika tersebut. Itu yang keempat kalau tak silap saya. Baik. Boleh faham tak? Jadi kalau kata berapa dia punya dua kolah ni, 52 galen atau 13 tin minyak tanah ataupun 230 liter lebih kurang. Jadi kalau kata bekas dia 4 segi, luas dia lebih kurang 23 inci, lebar 23 inci dalam. Atau jika dalam sebuah tangki bulat, kalau tangki bulat pula macam mana? Lebarnya 19 inci dan dalamnya 46 inci lebih kurang. Tengok balik. Dalam ni semua dia bentukkan dengan lengkap. Kita ni sebenarnya perlu kepada pembaharuan dari segi meletakkan gambar, letakkan balik ukuran dia dan sebagainya. Doakan moga kalau kita ada rezeki dan peluang, kita boleh buat macam tu. Ni ada banyak benda juga kadang-kadang yang Syekh tak terangkan. Dia sebut secara umumnya, macam mujawir, ta'rif mujawir dari segi istilah fiqh macam mana, muqalid apa ta'rif dari segi istilah fiqh. Dan kemudian kita buat pula peta minda, contohnya air terbahagi kepada berapa bahagian. Dalam bahagian ni pula ada berapa bahagi lagi. Jadi secara dah habis satu bab tu, korang nampak secara umum gambaran bagi perbahasan bab tadi macam mana. Saya ni tak pandai nak buat jenis slide-slide ni. Kalau pandai buat slide ni, ada ustaz jenis tu. Dia mengajak, dia buat slide dulu. Jadi dia mengajak habis dah bab ni, dia tunjuk slide pula. Ni slide dia, cara dia. Ada macam tu, saya tak pandai, tak ada nak buat. Maklum dengan pondok lagi, dengan nak lawan layan anak murid lagi apa semua sekali, kemudian nak mengajak lagi daripada pagi sampai ke petang, lepas tu duk buat slide pula. Kemah kalau buat itu memang tok wali betul ya. Lepas tu anak-anak murid lah kena pakat bantu buat balik nanti peta minda dia. Nanti kita akan bukukan balik. Ni anak-anak murid ramai ni, anak-anak murid duk ada dah ni. Ni semua main ni kalau pakat boleh buat balik. Ni baru bab sikit ni, baru dalam berapa lai. Ni kalau dah boleh buat dalam peta minda, dah boleh manfaat besar kepada umat insya-Allah. Buat dalam peta minda balik, nanti akan dikeluarkan balik dengan sisipan baru ada berkenaan perkara tersebut. Kemudian ditahqiqkan lagi dalam bentuk ni 13 tin minyak tanah 230 liter. Tin minyak tanah tu pula besar mana? Minyak tanah tuan tengok dah orang generasi Y ni, tin minyak tanah tengok kat mana? Tak pernah tengok dah lah. 52 galen, macam mana nak kira 52 galen? Dan 23 inci, 19 inci, 46 inci dalam. Orang lah duk guna sentimeter, inci bukan dia tak ingat dah. Sebut inci pening, saya pun sama. 3 inci sama dengan apa? 12 inci satu kaki, lagi pening. 12 inci satu kaki. Ada orang reti bahagian kira kaki-kaki ni. Kalau sentimeter? Tak ingat. Baik. Baik, faham tak? Faham ke tak faham, angguk pi lah. Cara dia gitulah. Baik. Pukul 9 dah. Just cuk kat tu. Minggu depan lah, bulan depan saya akan bagi khulasah balik yang disebut oleh Imam Al-Mawardi. Al-Mawardi bagi khulasah yang sangat comel tentang bab ayat ni. Saya baca sikit saja. Sebab nak berhenti dah. 9 dah. Saya baca sikit aja. Tengok comel tak comel dia bahas tentang ayat ni. Dia kata ayat ni, dia kata cara tu pada buka dak lagi. Ayat kata dia ada dua jenis. Dia kata mutlak dengan mudhaf. Dia tak kata muqayyad. Dia bagi mudhaf. Dan kemudian dia kata fal mutlaqu ala hukmi aslih.
fi jawaz isti'malihi fil hadathi wan najas. Wal mudhaf ala darbain. Mudhaf pula ada dua jenis. Idafatun tamna'u min jawaz isti'malihi wa idafatun la tamna'u minhu. Tamam. Idafatun tumna'u, bukan tamna'u. Idafatun tumna'u min jawaz isti'malihi wa idafatun la tumna'u minhu. Fa amma allati la tumna'u min al-isti'mal fa idafatun mansha' kama'il bahri wa ma'in nahri wa idafatu sifah kama'i 'azbin wa aw ujaj. Fa amma al-idafatu al-mani'atu min al-isti'mal fatanqasimu ila thalathati aqsamin: idafatu hukmin wa idafatu jinsin wa idafatu ghalabah. Faham? Tak faham? Tak faham bulan depan insya-Allah. Tapi bahagian dia comel. Kalau baca yang dia faham semua tu kat dalam 3 muka surat 4 muka surat tadi. Faham tu saja. Ya. Dia kata ada mutlak, ada mudhaf. Nah, mudhaf pula ada yang dilarang untuk kita guna, ada yang tidak dilarang untuk kita guna. Yang dibolehkan kita guna, yang tak boleh kita guna, idafatu hukmin. Nah. Yang boleh guna idafatu mansya. Nah. Apa dia? Bulan depan insya-Allah. Nah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita selawat dengan selawat Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai penutup kepada majlis. Karena para ulama kami di Al-Azhar Asy-Syarif kalau mengaji dengan para guru, mereka akan tutup majlis dengan selawat Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan selawat ni katanya kalau dibaca tidak akan lupa majlis kita pada hari tersebut dengan ilmu yang diajarkan. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakirun وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.